Kalau anda jenis suka berjalan, pasti anda rasa bosan gila kan bila lockdown macam sekarang. Tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri, apatah lagi negara. So dalam video ni saya akan share macam mana kita nak hilangkan stres ataupun kurangkan stres tanpa perlu pergi ke mana-mana. Biasa kalau saya stres kan, saya suka hilangkan stres saya dengan pergi ke Sungai Inggi kat Perak. Bagi saya itu antara tempat mandi sungai yang paling best lah. Yelah, kalau masuk je dekat pintu gerbang dia tu, turun sikit dekat depan tu ada parking, ada chalet berhampiran, ada pondok, tandas. Senang cerita macam mudah lah. Dekat depan tu je dah boleh terus mandi sungai. Kecuali kalau nak pergi ke tempat lain tu, boleh lah pergi tempat lain. Tapi cerita dia memang Sungai Ingki tu adalah tempat yang saya punya favourite lah. Tapi bila lockdown jadi memang tak dapat nak pergi mana kan. Sebelum saya nak share tentang cara hilangkan stres, saya nak bagi basic lah tentang stres. Tenang tu habit, stres tu habit. So kalau nama dia habit, confirm lah kita boleh ubah. Cuma dia punya durasi, sama ada kita nak remove ataupun kita nak start practice habit baru tu, dia punya effectiveness dia untuk habit tu jadi kita punya rutin bergantung kepada personality kita lah. Kalau habit tu adalah sesuatu habit yang kita baru sekejap mula, so kita nak remove insya-Allah lebih mudah lah. Tapi kalau habit tu kita dah praktikkan lama, selama bertahun-tahun, jadi mungkin agak mencabar sikit lah untuk kita remove habit tu. Untuk saya, stres atau habit ni adalah tentang fokus. Di mana fokus kita, di situ energi kita pergi. Kalau kita fokus kepada A, energi kita akan pergi ke A lah. Tapi kalau kita fokus kepada B, energi kita akan pergi ke B. Simple formula untuk hilangkan stres ni adalah kita alihkan fokus. Masa kita stres tu, kita cuba sebaik mungkin untuk alihkan fokus kita. Jadi basically apa yang saya akan share ni adalah apa yang anda boleh lakukan ketika PKP tanpa anda perlu pergi ke mana-mana. Benda utama dia adalah macam mana kita nak alihkan fokus supaya kurangkan stres. Nombor 1, tengok Netflix. Ada satu masa tu masa tu kita dah start dah PKP 1.0. So kita work from home lah. So bila saya work from, ada satu masa ni saya rasa macam intense gila lah. Masa tu rasa intense tu sebab workload agak tinggi. Jadi kita pun macam jam lah sekejap kan, sebab macam banyak gila kerja. So apa yang saya buat adalah saya beritahu dekat manager dan saya punya tech team yang saya nak berehat sebentar. So dalam tempoh sejam tu, saya off phone, saya off laptop dan saya pergi tengok Netflix. Idea ni adalah sebab saya nak alihkan fokus saya daripada stres tu supaya kurangkan stres sikit lah. So bila saya dah tengok Netflix tu, saya betul-betul fokus hanya tengok Netflix masa tu, sejam masa tu. So alhamdulillah, lepas tu saya rasa better. Dan lepas tu saya terus beritahu manager dan tech team yang saya dah get back to work. So anda boleh cubalah. Tapi yang ni dia tak lalu kepada nak cuba masa bila. Nombor 2, bersenam. Exercise ni tak perlu berat-berat pun. Kalau anda stretch dalam tempoh 10 minit pun dah kira exercise. Ada pelbagai version kalau kita nak cakap tentang workout ni. Ada Zumba, ada yoga, ada aerobik, main skipping. Anda boleh pilih apa yang sesuai dengan anda. Exercise ni ada beberapa goal. Nombor 1, kita nak keluarkan peluh. Bila kita keluarkan peluh, ibarat kita keluarkan bahan-bahan negatif yang ada dalam tubuh badan kita. Kalori, lemak dan benda-benda lain. Secara tak langsung, bila kita dah keluarkan kalori tu, badan kita akan rasa lebih ringan, lebih energetik. Yang penting akan rasa lebih refresh. Nombor 2, dia akan aktifkan seluruh badan kita. Nak achieve sesuatu benda ni, kita perlukan 2 benda, iaitu energy dan action. Bila kita tak ada energy, kita punya action pun akan lambat. Bila kita aktif, baru akan generate lebih banyak energy dan lagi boosterkan kita untuk capai apa yang kita nak. Nombor 3, main game. Dulu saya pernah tanya saya punya member graphic designer apa sebab dia selalu main game kan. So dia cakap bila dia main game ni, dia bantulah untuk tingkatkan dia punya skill dalam design. Yelah, bila dalam game kan ada banyak warna. Lepas tu diorang ni, sebelum diorang dah letakkan warna untuk setiap perkara dalam game tu, confirm lah diorang dah kaji, diorang dah, orang kata split test kan. Jadi bila tengok game tu, sebenarnya kita tahu kita akan ada more big picture untuk kita design dalam skill design dia tu. Anda nak main few variation game pun boleh juga. Ada yang mungkin anda main untuk for fun, ada yang mungkin anda main untuk boost anda punya brain memory. Macam saya suka main piano punya game, sebab bila main piano tu dia akan bantu untuk booster saya punya memory dan bantu improve saya punya cara berfikir. Sebab bila kita main piano tu, kita kena kenal note dia, kita kena tahu yang ni nak tekan yang mana kan. Lagi-lagi kalau kita main yang 2 tangan tu, lagi mencabar kita punya kepala otak. Nombor 4, heart to heart talk.
curhat lah, orang kata curahan hati. Selain daripada kita beritahu apa yang kita rasa, kita juga boleh beritahu beban perasaan kita kepada seseorang. Kadang beritahu mereka ni, kita tak perlu pun nak jawapan spesifik daripada mereka. Kita just luah je supaya kita dapat share kita punya beban perasaan. Atau kalau anda dapat partner yang dia jenis macam pandai comfort kan, itu dah kira bonus lah. Perempuan ni kadang kalau kita just duduk dengan dia, tak cakap apa-apa pun, bagi ada certain perempuan tu dia rasa dah okey dah cukup untuk dia rasa happy. Even kalau contoh orang yang ada mental disorder tu, masa terapi dengan psychiatry pun is about heart to heart talk lah, supaya bila dengan cara tu baru psychiatry tu dapat bantu dia untuk gali apa yang menyebabkan dia dapat that kind of mental disorder. So dengan cara tu barulah diorang dapat rawat diorang punya patient. Jadi bila kita ada heart to heart tu, insya-Allah ia akan mengurangkan kita punya beban perasaan dan jadikan stres kita tu rasa lagi ringan lah. Nombor 5, bela haiwan peliharaan. Tapi yang ni dia macam akan ada extra cost sikit lah. Tapi ia boleh jadi salah satu cara untuk kita kurangkan stres. Selepas beberapa tahun saya bela hamster kan, adalah satu momen tu both of my hamster dia mati. Even lepas baru 3 hari pun saya rasa macam agak murung lah. Rasa macam tak tahu lah, kepala otak tu rasa macam missing something kan. Rasa macam serabut. So dan masa tu juga saya macam mula cari hamster dan saya sampai sanggup lah grab delivery sampai RM30. Dan alhamdulillah bila diorang sampai tu saya rasa macam satu perubahan yang besar untuk saya punya feelings lah masa tu. Bila diorang sampai je saya rasa macam gembira, happy gila. Baru-baru ni saya baru bela kucing pula. So bila saya dah bela kucing tu, saya rasa best lah bila dia selalu teman saya pergi ke mana-mana, bila main dengan dia, bila usap dia. Yang nombor 6, dengar muzik, zikir ataupun Al-Quran. Kalau saya berkarya biasanya saya akan dengar Mozart. Ada masa kadang saya akan buka zikir dan Al-Quran, terutama ni kalau pagi lah sebelum saya nak mulakan kerja. Dia bantu saya untuk lock ketenangan tu di pagi hari. So insya-Allah for the whole day tu saya rasa tenang lah. Berbanding kalau pagi je kadang kita dah dengar lagu rancak, so kadang-kadang kita rasa macam serabut for the whole day. Sebab apa? Daripada pagi je kita tak jaga kita punya wave ketenangan tu. Setiap orang tak sama taste, jadi anda boleh customize lah untuk anda dengar muzik yang macam mana dan pada masa bila anda nak dengar muzik tu. Goalnya adalah asalkan ia membantu kita untuk kurangkan stres ataupun menenangkan kita. Nombor 7, meditasi ataupun sesi relaxation. Tutup internet phone, tutup laptop, jauhkan diri kita daripada gadget. Ambil tempat yang selesa dan buat teknik pernafasan. Paling simple adalah anda tarik nafas melalui hidung dan lepas nafas ikut mulut. Kalau yang advance punya teknik pernafasan ni ada beberapa kiraan. Ada yang 4-4-4, ada yang 4-7-8. Jadi anda boleh pilih lah ikut mana yang anda selesa. Maksud 4-4-8 tu adalah contoh kita tarik 4 saat, kita tahan 4 saat, kita lepas 4 saat. Nak buat supaya sesi relaxation tu lebih tenang, anda boleh pasang lagu-lagu yang menenangkan diri anda. Yang bila anda dengar tu anda rasa tenang, just go on lah untuk dengar lagu tu masa buat sesi relaxation tu. Kalau nak tambah lagi, anda boleh sembur perfume yang buat anda rasa selesa lah. Sebab biasanya kita punya diri bau ni pun memainkan peranan untuk kita rasa tenang. Begitulah cara untuk kita kurangkan stres tanpa perlu ke mana-mana. Ada banyak lagi cara yang anda boleh lakukan. Ini adalah antara cara yang saya pernah cuba dan ia berkesan untuk saya. Jadi anda boleh customize lah untuk diri anda yang anda rasa berkesan untuk anda. Apa-apa pun yang saya belajar daripada stres ni adalah ia bergantung kepada lifestyle anda. Cuma nak tengok apa yang kita makan, apa yang kita berisol dan main kita makan, konsum setiap hari, macam mana kita punya sleep rutin, adakah cukup 8 jam ataupun lebih kurang daripada itu. Semua tu akan memberi peranan untuk membentuk siapa diri anda. Jadi pilih sebaik mungkin yang baik untuk kesihatan mental dan fizikal anda, untuk perasaan, untuk fikiran anda. InsyaAllah hidup akan rasa lebih tenang. So yeah, itulah cara untuk anda rasa bahagia.